Tolong sila duduk keluar. Sila Lanang. Terima kasih kepada Timbalan Speaker kerana memberi peluang kepada Lanang untuk membahas rang undang-undang anti gangguan seksual 2021. RUU ini telah lama ditunggu-tunggu oleh semua lapisan masyarakat dan akhirnya telah dipentang dan dibahas di Dewan Rakyat sejak semalam. Saya sememangnya sokong RUU ini, tetapi saya rasa RUU ini boleh diperbaiki lagi dari masa ke semasa. Tuan Yang Dipertua, kes-kes gangguan seksual perlulah dipandang dengan serius, terutama gangguan seksual kanak-kanak. Apabila kita mengubah dan meluluskan satu RUU baru, saya rasa pendidikan dan program kesedaran perlu diadakan dengan meluas. Kesedaran bagi kanak-kanak perlu dimulakan dari peringkat tadika dan sekolah untuk memperkenalkan mereka apakah itu gangguan seksual dengan memberi contoh-contoh yang mungkin berlaku kepada mereka. Ini kerana mereka mungkin tidak tahu gangguan seksual itu adalah sesuatu yang salah. Selain itu, kesedaran perlu diadakan di semua lapisan, terutama di tempat kerja dan kawasan luar bandar atau kawasan pedalaman. Banyak kes gangguan seksual yang tidak dilaporkan kepada pihak berkuasa kerana rasa takut untuk tampil ke depan dan gentar apabila mereka lihat tiada perlindungan jika mereka mendedahkan kes tersebut. Saya juga rasa kesedaran perlu diadakan di parlimen kepada ahli-ahli berhormat yang tidak hormat kepada wanita dengan mengeluarkan perkataan perangai wanita di AP tidak senonoh. Sebenarnya saya rasa ini telah menyinggung perasaan saya sebagai ahli parlimen wanita di AP. Jadi saya rasa kita perlu mengambil tindakan kepada yang berhormat yang mengeluarkan perkataan tersebut. Saya harap satu saluran atau cara atau kaedah untuk melaporkan kes gangguan seksual harus dihebatkan kepada semua lapisan masyarakat, terutama di kawasan pedalaman. Perlindungan yang sewajarnya perlu ditawarkan supaya mangsa tidak berasa risau atau malu untuk melaporkan kes mereka, terutama apabila pengganggu seksual adalah saudara terdekat mereka, termasuk ibu bapa mereka sendiri. Kaunseling juga perlu ditawarkan kepada mangsa supaya mereka tidak mengalami gangguan emosi atau mental stress. Selain itu, saya rasa di negara kita memang ada banyak RUU yang baik tetapi pelaksanaan atau penguatkuasaan yang menjadi masalah. Saya harap kerajaan bukan sahaja mementingkan pengubahan RUU ini tetapi lebih usaha ke atas penguatkuasaannya. Kalau tiada penguatkuasaan yang baik, RUU ini hanya menjadi hiasan sahaja. Tuan Yang Dipertua, saya menyeru supaya kerajaan dapat mengambil langkah proaktif terhadap kes-kes gangguan seksual. Saya banyak menerima aduan bahawa tiada apa-apa yang dapat dilakukan oleh pihak berkuasa sama ada pihak polis atau SKMM apabila kes-kes gangguan seksual dilaporkan kepada mereka. Saya difahamkan bahawa RUU ini juga melibatkan gangguan seksual dalam talian. Jadi apa gunanya kalau pihak berkuasa tidak berupaya menyemak atau trace dari mana penyebaran gambar-gambar lucah atau rakaman video seksual ke media sosial. Oleh itu saya berharap usaha rentas kementerian boleh dipertingkatkan lagi supaya mangsa lebih yakin dan berani untuk melaporkan kes mereka. Satu lagi soalan yang ingin tujukan kepada kerajaan adalah sama ada RUU ini juga merangkumi pihak ketiga yang menyebarkan gambar-gambar lucah atau video seksual kepada orang lain diambil tindakan atau dikenakan hukuman. Banyak kali apabila seseorang menerima WhatsApp gambar-gambar atau video-video bentuk seksual atau lucah, adakah mereka juga dianggap pelaku seksual kerana menyebarkan gambar video tersebut kepada orang lain? Saya juga ingin tahu sama ada pihak ketiga boleh membuat laporan ke tribunal bagi pihak mangsa yang OKU fizikal atau mental atau yang mengalami tekanan mental. Apakah langkah seterusnya jika keputusan tribunal tidak diterima oleh pihak mangsa? Adakah mangsa boleh membuat laporan baru kepada PDRM dan supaya pelaku dapat dihadapkan ke mahkamah dan apakah saluran yang boleh digunakan oleh pihak mangsa atau pihak ketiga untuk mendapatkan keadilan? Walaupun RUU ini memang diperlukan, saya juga ingin tahu sama ada kerajaan telah mengkaji langkah-langkah untuk mengelakkan laporan palsu yang mungkin akan berlaku apabila ada pihak mungkin ingin membalas dendam atau menganiaya sesuatu pihak. Adakah pengadu yang membuat laporan palsu diambil tindakan yang sewajarnya?
Tuan Yang Dipertua, saya rasa ramai yang di sini ingin tahu sama ada RU ini boleh digunakan ke atas ahli-ahli parlimen yang mengeluarkan kata-kata berbau seksis dan sama ada mereka masih menikmati imuniti jika kata-kata itu dikeluarkan di Dewan ini. Kita sebagai ahli parlimen yang mengubah dan meluluskan RUU ini perlu menunjukkan teladan yang baik untuk masyarakat. Jadi saya rasa perkataan yang dikeluarkan oleh YB Pasir Salat tadi perlu ditarik balik dan minta maaf kepada kita semua, terutamanya wanita DAP. Jadi itu Minta laluan 1 minit saja. Masa dah habis kan? Bukan dalam 1 minit. Memang masa dah habis. Tolong rumuskan. okey, itu sahaja daripada saya. Satu Saya saja. menyokong RUU ini dan berharap saja. ia dapat menangani Saya masalah kes gangguan seksual di negara kita termasuk di parlimen. Terima kasih. Saya nak tanya Lanang, Terima kasih, sama ada Yang Berhormat. kita boleh tanya kepada Menteri, sama ada Menteri sendiri setujukah dengan kenyataan dan tingkah laku yang dilakukan oleh Pasir Salat tadi? Baik. Ya, kita nak minta Menteri jawab. Terima kasih Lanang. Baik. Seterusnya saya jemput Yang Berhormat Jerlun. Oh, minta maaf. Yang Berhormat, masa telah menunjukkan pukul 1, kita berhenti rehat dan disambung semula jam 2.30